Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi sekarang ini aku berada di RNR Gurun, Kedah. Dan aku sebenarnya dalam perjalanan untuk menuju ke Kuala Terengganu. Namun di stesen minyak ni aku teringat akan kisah di mana ada terdapat kisah perempuan berkebaya merah di kawasan sekitar Gurun. Dan aku dapat tahu bahawa wanita tersebut dia selalunya akan berada di persimpangan keluar daripada RNR Gurun. Jadi sekejap lagi aku akan lalu untuk keluar RNR Gurun untuk menuju ke Kuala Terengganu. Dan kita akan lihatlah sama ada ataupun tidak perempuan berkebaya merah tersebut. Saja. Okey. So sekejap lagi aku akan keluar, lagi 5 km aku akan keluar ke Tol Gurun lah, di mana orang menyatakan di situlah terdapat kejadian mereka ternampak menjumpai dan menumpangkan perempuan berkebaya merah. Okey. Okey baik, sekarang ni aku dah nak sampai dekat susun keluar Tol Gurun, di mana yang aku difahamkan bahawa dekat sini lah yang terdapat kisah-kisah perempuan berkebaya merah di sisi keluar Tol Gurun ni, di mana dia sedang menunggu di tepi jalan. Tapi adakah kisah itu benar ataupun aku dah lama dah tak dengar kisah tu. Masa kejadian tu baru berlaku agak tular lah di media sosial, di internet dan sebagainya, yang menyatakan bahawa terdapat perempuan berkebaya merah sedang menunggu di sini, kawasan ini. Jadi di sini masih banyak lagi kenderaan yang melalui menggunakan lebuh raya Tol Utara Selatan ni. Jadi sebenarnya kawasan kat sini kawasan yang terang benderang lah, bukan kawasan yang gelap dan terpencil dan sebagainya. Jadi kita lalu, kita cuba untuk tengok ada logik ataupun tidak kisah-kisah yang diceritakan ataupun disampaikan tu lah. Jadi aku ingat banyak kereta di sini. Even kalau ada pun mungkin dia tak tahu nak tumpang kereta masa tu. So tak ada lah, baiklah. Aku dah fahamkan di sini lah tempat yang dijumpai tu. Tak tahu ada kat tempat lain ke apa kan, tapi kisah ni dah lama lah tak berlaku dan tak diceritakan. Sekarang jam menunjukkan tepat jam 12 malam. Jadi rakaman ni aku akan terus sambung sehingga berapa jam perjalanan pun aku akan terus sambung. Jangan dia terpadam. Okey, aku dalam perjalanan untuk menuju ke Kuala Terengganu dan kami mengambil keputusan untuk mula bergerak pada pukul 12.30 malam ya. Jadi untuk perjalanan trip kali ni, perjalanan sangat jauh. Aku akan cakap sedikit saja, tapi aku akan buka lah rakaman video ni, dan di mana yang penting-penting nanti aku mungkin akan potong. Aku akan potong dan kita cuba untuk merasai jalan Baling Creek ke Kelantan, Kelantan ke Kuala Terengganu. Banyak kisah diceritakan di jalan-jalan ini. Okay. Seperti biasa aku bawa member kat sebelah. Andai kata dia dapat merasai sesuatu, dia akan beritahu dalam video ni. Kau nak baca pasal Ulik Mayang? Ulik Mayang Terengganu punya. Pernah? Origin semua kau dah baca. Kisah sebenar dia, mantara yang digunakan semua aku dah baca dan dengar. Semuanya lagu tu lagu legend. Dia cakap lagu tu dah dia. Macam mana? Lagu tu dah diubah dari asal. Ya. Sebenarnya lagu Ulik Mayang tu lagu yang ni mentera sebenarnya. Lagu lirik tu lirik mentera tapi telah diubah. Tujuan asal dia Untuk menghalau. Bukan menghalau, maksudnya suruh ada seorang ni, aku tak ingat cerita ni. Kalau kau tanya awal-awal aku baca sekejap.
Cuma aku ingat lupa lah. Dia pergi ke laut. Kemudian ada puteri kot, dia mengikuti dia ni balik. Cerita pendek dia je lah. Lepas tu ada Tok Bomoh tu untuk suruh dia pulang. Lepas tu yang last sekali, ayat dia last sekali, dia ada yang apa, yang laut pulang ke laut lah, yang darat pulang ke darat. Itu ayat dia. Dia suruh sebutan pisah lah. Lagu pisah memang yang original lah. Sebenarnya aku tak ada pengalaman melalui jalan ni waktu malam. Pernah sekali aku pernah lalu, iaitu daripada Kuala Terengganu menuju ke Alstar. Namun ketika itu aku tak, macam mana nak kata, tak apa-apa bagi perhatian sangat lah terhadap jalan ni. Pasal takut pening kan. Aku macam tidur, lepas tu macam tak tengok pun jalan ni. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku melalui jalan ini di waktu tengah malam. Sebelum ni memang aku melalui jalan ni pada waktu siang sajalah. Okay. Untuk jalan ni nanti aku dah masuk jalan Baning Creek, nanti aku kena perlahankan sedikit kenderaan lah, agar aku dalam kawalan biasa. Pasal banyak kes orang terbabas, hilang kawalan dan sebagainya. Kalau baca tu tak tahu punca lah. Tak tahulah, kadang-kadang mungkin kengantukan ke apa ke kan. Jadi kena berhati-hati lah di situ. Beris ni tu hari yang kita lalu, Pangan Beris. Pangan apa? Pangan Beris. Bila? Ni kita nak pergi kasih peduli bersih. Kita lalu Pangan Beris. Banyak Nanti ada banyak gambar kan? Kata dia Tasik Banding tu, dia ada JT tau. JT tu dia macam structure tau. Kita try tengok pergi malam, aku tak tahu lah orang ada ke tak kat situ. Tapi kalau siang orang duduk berhenti kat situ lah, ambil gambar apa Tasik Great Tasik Banding. Anggapan aku kemungkinan banyak kereta lah yang akan melalui jalan ni. Pasal orang cuti sekolah satu, lepas tu hujung minggu. So mungkin orang nak balik Kelantan ke, ada je yang jenis malam-malam kan. Macam hari tu yang masa Naimah lalu tu waktu orang kerja, bukan hujung minggu, lepas tu orang kerja. Memang dia kata ada je kenderaan lalu, cuma jarang sangat lah. Tak banyak lah. Macam setiap setengah jam kan dengan kereta lalu, lori lalu. So malam ni okey je nak lalu pun. Kita dah masuk jalan gelap. Sebentar lagi 15km akan belok ke Jalan Koris Jaya. Kalau kau ada macam ni, kau bagi tahu awak. Jangan tiba-tiba buat benda-benda. Itu ada, beritahu awal lah. Aku tengok video balik, ada pun. Tapi dalam jarak yang jauh lah. Aku ingat macam tak ada apa-apa kat waktu tu. Pasal dia video. Okay, kami melalui jalan ni, masih ada kenderaan lagi yang berada di depan satu, di belakang satu. Kami tak tahu dia nak pergi ke mana. Adakah mereka ni nak pergi ke Kelantan ataupun ke tempat lain. Jadi kita lalui sajalah. Sekarang masa telah menunjukkan pada pukul 12.15 malam. Dan aku buat match ni menuju ke hentian rehat Banjaran Titiwangsa. Di mana kalau ikutkan match ni lagi 2 jam setengah, sejauh 161 km okay. Jadi nanti sampai dekat area tu kami akan berhenti sekejap lah. Kalau aku rasa tidak mengantuk, aku akan teruskan perjalanan. Kalau aku rasa mungkin tak mengantuk ketika itu, aku akan tidur sekejap di area Banjaran Titiwangsa tersebut. Okey, kami telah memasuki jalan gelap. Aku nak ceritakan, aku ingat nantilah dekat Banjaran Titiwangsa tu kalau berhenti, nanti aku nak cerita kat situ lah. Sebab kejadian
kejadian yang berlaku ni, aku tak tahu tempat dia yang mana pasal jalan ni sejauh 100 lebih kilometer. Jadi aku tak boleh nak confirm kan di mana hotspot yang berlaku kejadian pelik-pelik tersebut lah. Cumanya kat sini aku bawa member, dan kalau dia merasai sesuatu dan sebagainya, dia akan beritahu lah. Dan jalan ni pernah juga ada orang share kat aku, dia jalan waktu malam pergi ke Kelantan menaiki motosikal daripada Pulau Pinang. Beliau siap ambil gambar bagi kat aku, sebab dia kata tak ada apa-apa lah sebenarnya yang berlaku kan. So dia bergantung pada orang kot. Kalau orang tu kena, kenalah. Kalau tak kena, okey je. Kan aku ada baca komen kan. Ni kau punya deadline kau katanya Macam? Tagline kau. Oh, ada orang tanya lah kat dalam komen tu, dia kata tagline aku mesti tanya kat member okey ke tak. Sebenarnya aku explain sambil-sambil jalan ni best juga nak menerangkan kan. Apa ni, aku kena tanya member sebab takut dia tak respon dengan panggilan aku. Maksudnya dia dah tak sedar diri ke apa. Sebab tu aku sentiasa tanya lah. Aku kadang tanya okey tak Jan kan, masa aku nak respon tu. Sebab kalau kita dapat tahu awal di mana kejadian tu berlaku, kita boleh ni kalau dah sampai tiba-tiba dia senyap, kita tak ni panjang cerita lah. Sebab tu aku sentiasa respon dengan yang member-member yang ikut dalam kereta ni. Aku tak nak ada orang senyap je. Okay, aku ingat nanti dah start jalan Boris Jaya ni, maybe aku cari jalan Baling Creek. Sebab di mana jalan Baling Creek ni aku kena sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati lah pasal banyak kejadian orang terbabar dan sebagainya. Okey, belah kanan ni akan pergi ke Baling lah. Baling kan. Jadi Baling tu kan sampai pegang Baling tu Baling Creek kan. Betul tak? Yang ni jalan ke Baling tu. Ha? Yang ni kira dah Baling Creek ke atau kita kena ke Baling tu? Kena ke Baling Mula negeri. Tengok sampai kan? Baling dulu negeri. Dia lepas Baling tu baru dia jadi Baling Creek. Kalau macam ni jalan perjalanan ke Baling kan. Tu balik dia Terengganu tak tahu kita lalu kat jalan tu. Kau pasal kampung Mengkuang hujung Pantang. Tak pasal nak. Aku waktu tu penat gila babe. Aku rasa kan cepat sampai Resta. Kampung tu macam Correct. kampung awal siap. Kampung tu dari aku kecil sampai Ada dah. sampai naik ke siang lalu. Sebelum tu aku rasa macam situ raya. Tu dekat mana? Kampung? Tak ingat. Sebelum sampai Gurun. Sebelum sampai Gurun. Belah-belah ni. Tak sure. Aku sebab malam menuju ke sana tak pernah lah. Pengalaman aku daripada sana balik ke sini lalu malam. Gila dia. Jadi bila aku dari sini ke sana, mungkin situasi dia berbeza. Sorry. Kat situ, kat kampung tu aku pernah nampak signboard ni, Bomo Siam. Dia tulis Bomo Siam. Dia tulis ada signboard. Bukan signboard, printed lah, macam tulisan. Tak ingat. Aku sebab yang kejadian tu yang tahu Abang Mat. Mana tanya Abang Mat kat mana yang hotspot tu. Dia dengan mobil. Tak, Abang Mat dia ingat jalan yang di mana. Sebab dia tahu tau macam kita jalan malam ni, kita tak tahu kat situ. Kalau dia something kita tak tahu ni kat mana yang kena tu. Macam Abang Mat dia hafal. Ya ni kena kat sini ni. Sebab dia selalu jalan. Tapi aku yang aku macam respect ada lori yang macam bukit-bukit berbeza. Memang tak ada kenderaan, tiba-tiba ada lori turun. Aku nak ikut jalan raut, potong Skuter. tapi dia pakai spotlight lah, seterang lah. Tapi bila aku fikir takkan dia daripada atas
atas Bukit Beza ni. Pasal Bukit Beza tu aku mamai tu memang dah macam tak ada orang. Dia orang pula macam orang angkat barang kan. Mungkin dia apa, dia cross ke Rauk lalu pula Bukit Beza. Memang hati kering kan tu. Kadang-kadang orang-orang ni dia orang ni biasa lah. Biasa jalan macam malam je. Dia orang trip malam. Dia esok pagi nak loading, angkat barang. Benda biasa bagi dia orang. 6,000 jadi. Lepas tu kadang-kadang dia orang ada kelindan lah berdua lah. Sebab tu kalau cerita-cerita tentang jalan ni, yang pengalaman banyak orang bawa lori, orang bawa bas lah. Kalau macam jalan-jalan bandar, orang bawa taksi. Kalau macam jalan-jalan macam ni kan, jalan-jalan rare apa semua, orang bas, orang ni, orang lori. Nak potong ni panjang lah pula. Tak tahan. Kalau satu lori kalau boleh potong. Di depan kami ni ada 2 biji lori trailer, kemudian ada 1 van. Jadi aku nak potong diorang ni agak sukar lah pasal jauh lah pula. Satu lagi jalan ni double line, jalan berbukit. So aku kena macam mana nak potong diorang ni. Sebab mereka ni slow lah, orang lori ni. Bagi ada jalan mana-mana. Tapi ada kes yang dekat jalan Greek ni lah kot. Aku nak ambil jalan Greek je. Lepas jalan Greek ni lah, dia bawa kereta, lepas tu kereta dia jadi berat. Turun bukit Turun bukit berat. Lepas tu ada lori potong dia. Lepas tu kereta dia jadi ringan. Tapi banyak kali dia lalui benda tu. Jadi berat-berat. Dan berat tu waktu dia turun bukit. Tu maybe ada sesuatu lah. Jalan Greek lah. Tapi jalan Greek ni panjang untuk pengetahuan semua panjang. Jadi tak tahu kejadian tu di mana yang berlaku. Betul dari sini kan dia tak nampak apa. Tak nampak apa-apa. Cuma dia kata benda lori ni macam benda kereta je ringan balik. Lepas tu jadi 2-3 kali lah kereta je berat. Benda ni tak ada terbang. Macam mana? Tak adalah benda-benda ni tak ada terbang. Tak tahu. Dia bukan nak terbang ke apa. Dia nak mengganggu kadang-kadang. Sebab tu bagi aku benda ni tak, patutnya cannot happen lah. Tak boleh terjadi. Sebab dia ada ganggu. Dia macam cakap dengan kau tahu sebelum ni kan, dia beritahu bila dia mengganggu manusia, dia maksudnya dia berani juga lah untuk masuk ke alam, alam dunia ni. Maksudnya ada kesan dan akibat lah. Ada yang macam pindah ke mana tu dia tanya kenapa ganggu kan. Lepas tu yang victim jawab lah, dia tak suka apa, dia menyakiti ku macam ni. Lepas tu dia tanya balik kan benda tu, dia ni nampak tak kau? Nampak tak kau? Dia nak Assalamualaikum ya. apa ni, dia ni nampak tak kau? Lepas tu benda tu macam cakap tak nampak. Lepas tu macam mana kau buat dia sedangkan dia tak nampak kau? Dia tak tahu apa yang ni. Betul. Lepas tu yang tu pun terdiam. Saja cari point. Saja cari point lah. Kata buat dia. Lepas tu yang ni nampak tak kau? Ada ni tak nampak. Lepas tu macam mana kau boleh nak buat dia sedangkan dia tak nampak kau? Benda tu kacau lah. Okay, jadi jalan ini 21 km jalan Kuala Bangka. Dah sampai dekat simpang ni aku akan belok nanti. Sekarang ni masih jalan jalan terpencil, namun aku nampak ada kawasan perkampungan lah belah kiri dan kanan jalan ni. Kita tak masuk lagi jalan Baling Creek ni. Semuanya cerita Baling Creek ni ada je cerita yang dahsyat. Semuanya aku tak nak cerita dekat sini. Nanti dekat atas pengajaran Titi Masa tu aku akan ceritakan cerita tersebut. Cerita betul, cerita benar. Ini masjid. Ada sampai simpang.
Ada? Dia cakap tanya dia orang ni siapa. Dia tanya kita. Tak, aku tanya dia orang ni siapa. Dia tak beritahu. Lepas tu tadi kan kau dia tanya Kenapa? kenapa dia orang ganggu ni Ha. yang ribu semua ni. Ha. Dia cakap macam bahasa lama. Dia cakap manusia ceroboh tempat kita, ganggu tempat kita. Jangan yang sekarang dia orang tinggal jangan tinggal kat rumah, tinggal kat sungai. Oh. So ada reason dia orang ganggu sebab tempat dia orang dijual. Kau cakap je, cakap kau sikit. Sebab kamera tanah tak dengar kau cakap. Tak, maksudnya yang okey, sungai sebagainya tu maksud kita ambil tempat dia orang ke ataupun kita melalui yang jalan je? Tak, Kita bina saja. kita bina jalan apa semua ni ambil tempat dia. Oh. Sampai dia kena lari tinggal kat bawah, tinggal kat tepi sungai. Maksudnya manusia membina penempatan lah kot. Jalan. Berjalan. Okay, member sebelah cakap pasal tanya tadi, aku ada pertanyaan di mana aku tanya kenapa mereka ini mengganggu manusia yang melalui jalan-jalan yang macam ni lah, jalan terpencil dan sebagainya. Member dapat jawapan daripada mereka bahawa mereka menyatakan bahawa manusia ni menceroboh tempat mereka lah, di mana manusia ni membuat jalan, membuat penempatan dan sebagainya, lalu melalui pendapatan mereka lah. Jadi atas sebab itu yang mereka mengganggu manusia apabila melalui jalan-jalan seperti ini lah. Okay, jadi bagi pihak manusia kan, kita kena sedar lah bahawa kita duduk kat dunia ni bukan kita saja yang tinggal. Ada juga makhluk lain juga yang turut tinggal bersama dengan kita. Jadi kita, bila kita buat sesuatu, kita haruslah ni lah, berfikir bagi pihak mereka sama juga. Bahasa dia macam orang asli. Jadi kita dah mula masuk jalan gelap. Aku tak pasti jalan ni sebab masih ada lagi persimpangan di hadapan. Cumanya dekat sini apa yang aku dapat perhatikan, masih terdapat lagi perumahan-perumahan kampung dan juga stall burger dan dah tutup. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak info yang kita dapat Nah ni yang cakap kampung tadi. nanti kita jumpa kampung orang macam Jadi siapa yang tengok video ni, mungkin sedikit sebanyak aku bagi tahu info yang bermanfaat lah, supaya korang tahu sebenarnya kadang-kadang berlaku kontradik di antara manusia dan juga makhluk lain disebabkan oleh kerana kesalahfahaman dan sebagainya lah. Bagi pihak manusia sendiri, kemungkinan apabila mereka membuat sesuatu, mereka tidak mengetahui akan kesan dan akibat kan. Tapi bagi pihak mereka pula, mereka juga ada juga pendapat diorang yang mengatakan bahawa manusia telah menceroboh kawasan mereka dan sebagainya. Ada sebab yang kuat jugalah mereka buat sesuatu tu. Jadi bagi orang yang boleh berfikir, manusia yang boleh berfikir, kita cuba untuk tidak membuat konflik lah di antara mana-mana pihak. sebab tu orang tu susah cakap bila nak lalu Ya, nak minta izin apa semua. sebab tu macam member cakap, sebab tu orang dulu-dulu sangat-sangat menjaga adat kesopanan lah, di mana bila kita nak buat sesuatu, kita minta izin dan sebagainya. Benda ni memanglah, mungkin kalau kita orang sekarang fikir benda tu macam tak logik lah untuk kita implement kan zaman sekarang ni, untuk kita buat kan.
Namun bila orang-orang dulu kata sesuatu tentang nasihat, sebenarnya bila terlibat dengan buat rakaman video jalan terpencil dan sebagainya, benda tu agak relevan juga dengan apa yang orang tua-tua pesan. Sebenarnya sebagai generasi muda yang mungkin aku sendiri pun dilahirkan di bandar, aku rasa macam benda tu macam tak ada apa makna pun kalau tak buat sekali lah. Tapi bila korang masuk ke dalam tempat lain dan sebagainya, itu yang sebenarnya yang kena buat lah. Maksudnya menghormati akan makhluk yang sedia ada duduk di situ, kan? Jadi takkan berlaku ada konflik lah yang akan berlaku. Jangan berbuat sesuka hati dan sebagainya. Okey, sekarang ini kita dah sampai ke sempang Jalan Kuala Pegang. Dan aku ingat ini adalah jalan utama lah untuk menuju ke Greek. Simpang Sungai Kani balik. Okey, aku rasa ni ni. Lepas ni kita akan mulai jalan Baling Greek. Okey, aku rasa ni ni. Lepas ni kita akan mulai jalan Baling Greek. Jadi jalan Baling Creek ni banyak kejadian-kejadian yang pelik-pelik dan juga kejadian-kejadian kemalangan dan sebagainya. Jadi di sini aku akan bawa dengan 100% lah. Aku akan bawa dengan berhati-hati supaya tidak berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pasti sama ada nanti ada sempang lagi ataupun tidak. Kalau jalan ni dia tulis lagi 127 km ke apa ke, maksudnya jalan ni adalah jalan Baling Creek. Oh, ada sempang lagi, belum lagi. Aku depan lagi satu. Belah kiri nanti ada sempang satu lagi. So far aku nak tanya member tu lah, dia okey tak? Dia okey tak? Bro, tak? Maksudnya kau nak teruskan ke ataupun okey, member cakap, aku tanya dia okey ataupun tidak. Dia kata dia tak okey. Tapi kalau dia kata suruh berhenti, dia berhentilah mana-mana tempat yang suruh berhenti tu berhenti. So kita layan je lah. So untuk sampai ke destinasi Banjaran Titik Wangsa tu lagi 122 km, memang jauh. Dan kita, aku ingat ni lah kot jalan ni, kan? Jalan belah sana dia akan tembus Kulim. Ini akan jalan Baling Creek. Okey, kita akan dah masuk jalan Baling Creek lah aku rasa. Tu belum lagi. So aku tak sure malam-malam jadi pening. Ha? Jalan Kupang tak masuk lagi? Tak, oh tak masuk lagi jalan Baling Creek. Okey, belum masuk lagi Kulim ke nak berhenti sekejap bro? Dia tak nak berhenti sini. Okey, maksudnya ada yang follow ke apa? Alright. Orang nak berhenti ke? Okey, ingat aku dah masuk kan ni jalan ni. Sebab aku tengok dekat maps dia tulis lagi 121 km untuk sampai ke Banjaran Titik Wangsa lah. Jadi inilah jalan Baling Creek. Jadi aku akan bawa dengan penuh berhati-hati lah. So member kat sebelah kata teruskan perjalanan sebab ada sesuatu yang menumpang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Siap bro? Ya. Okey abang, why dia dan sempat untuk buat apa-apa. Benci manusia. Kamu siapa?
datang daripada mana? Okey. Bukit. Bro. Ya. Okey. Jadi kami baru saja masuk jalan Gerik Baling dan masih di kawasan perkampungan lagi. Seperti yang semua sedia maklum bahawa tadi member di sebelah dia telah dimasuki oleh jin lah, nama berketurunan jin Ifrit, dan aku minta nama tadi beliau tidak maklumkan lah. Cumanya beliau membawa pesanan bahawa macam aku cakap tadi, aku tertanya kenapa dia ganggu kan. Korang sendiri kalau boleh dengar dalam video ni adalah sebab diganggu kerana manusia mengingkari perintah daripada Tuhan. Dan tadi aku tanya tadi, jin tadi pun dia beragama Nasrani, itu agama lama dia, dan sekarang dia telah Islam. Jadi korang dengar dan ambil jadikan pengajaran lah bagi siapa yang menonton video ni. So dia suruh berhenti kat sini untuk dia turun tadi. Okay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarahan dia tak apa lah kan. Aku macam tak apa, dia jadi okey je. So kita tahu lah reason dia. Okay, sekarang kita teruskan semula. Pasal apa semua orang main lampu aku? Tak, aku merendah. Lori tadi pun main lampu kan? Sebab apa? Sebab aku pakai lampu rendah kan? Tak pasti lah. Okay, boleh? Lagi 100 km ni. Okay. Kalau tak okay, maaf. Sebab kita masih lagi kawasan perkampungan. Nak stay dulu boleh, nak makan tom yum dulu ke, nak berhenti rehat dulu. Dan tidak masuk jalan yang start hutan ni, tak boleh lah sampai kat tu. Kau bagi dia masuk ke apa? Tak. Dia memang boleh masuk lah. Macam mana? Moga aku kan terbuka. So, boleh tak nak teruskan ni? Pasal agak tak baik. Tak ada lah yang masuk tadi pun ada. Yang masuk tadi, yang akan datang ni, depan-depan ni, banyak jalan. Yang masuk tadi yang ada yang Okey. yang baik. Okay. Ya, bye-bye. Jalan dia, jalan. Roy. Rumah. Turun ya, jalan Sebab aku rasa depan ni tak ada kampung lah. Ni last kampung kat sini. Okay, sudah. Jadi aku try lah control. Aku macam nak dia cakap. Dia cakap dengan aku macam tu. Tapi aku ingat dia sebab dia Islam dia boleh masuk. Segala ikut kan. Kalau ikut sana. Ha? Kalau ikut sana dia mana boleh masuk. Tak, aku dah ni lah. Tapi tak apa. Dia masuk. Tak apa, dia nak buat pesanan. Tak buat-buat Wah, di situ. Jangan orang cakap buat-buat. Terancam pun.
baik, kita akan mulai masuk jalan Baling Creek, jalan terpencil. Aku ingat yang tadi adalah perkampungan. So jarak perjalanan adalah 108 km dan mengambil masa di maps ni lebih kurang 1 jam 47 minit lagi lah. Jadi kita akan pelan-pelan jalan. Aku kena berhati-hati jalan ni. Cumanya bagi pandangan aku, kemungkinan mungkin masih ada lagi kenderaan yang melalui jalan ni lah. Pasal jalan ini merupakan jalan utama untuk kita terus sampai ke Kelantan, ke negeri Pantai Timur. Dan ini adalah salah satunya jalan yang menghubungkan negeri Pantai Timur bagi penduduk Kelantan atau Terengganu yang tinggal di kawasan Kedah dan juga Pening lah. Jadi kita perlahan-lahan jalan menelusuri jalan-jalan ini. Jadi dia beritahu mungkin ke depan ni akan ada Yang apa? yang tunjuk, Yang apa? yang tunjuk hati-hati. Boleh suruh hati-hati. Okey, tadi member cakap yang tadi masuk tadi dia ada bagi pesanan bahawa disuruh untuk kita berhati-hati sebab kemungkinan akan ada sesuatu di hadapan ni. Dia bagi pesanan siap-siap lah. Jadi insyaAllah aku akan cuba untuk berhati-hati lah bila melalui jalan ini. Dan aku harap bahawa jalan ni clear lah untuk dilalui. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada seorang naik motor duduk rehat di jalan. Semua okey lah? Okey, kita jalan terus lah. Satu jam. Ha? 1 jam kan. 1 jam 44 minit. Di bawah, okey, sekarang ni aku buat kelajuan 80 km sejam. Untuk berhati-hati lah, takut ada binatang melintas dan sebagainya. Tak nak bawa dia laju sebab agak bahaya. Okey, ada kenderaan di bahagian hadapan. Ni silap dulu lah. Sini pun dapat situ. Okay. Kat mana-mana pun ada. Sebenarnya ni pengalaman pertama aku ada motosikal daripada arah Great. Yang ni pengalaman pertama masuk Sarawak. Ya. Selalu lah Macam sampai pukul 10 sini. sebelum pukul 12 lah. Sekarang jam menunjukkan 1.05 minit. Ada Minyak buat yang tembus tu kan. pakai Pakai dulu angkat tengkok nah ni. Dengan tangan. Okey, aku kena berhati-hati ni pasal jalan ni ada tempat yang memang hotspot berlaku kemalangan. Rupanya aku memang tak dapat tahu lah dekat mana bila lalu malam ni. Jadi aku bawa memang kelajuan yang sederhana lah.
rosak di bahagian kiri jalan. Tak usah berhenti. Dia berhenti ke? Tak tahulah rosak ke dia berhenti ke apa kan. Dia berhenti kat belah kiri jalan lah. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita melalui jalan Bani Kerik dulu. Apa dia? Kedai makan ke tadi. Tadi kita makan. Dia campur udang. Aku sebab tak pernah lah jalan ni, jadi macam no idea. Aku tak boleh nak cakap waktu malam dia macam mana suasana tu. Sebab dia panjang. Selalu macam jalan yang kita redah sebelum ni, macam paling jauh 30 kilo lah. 30 kilo rasa yang paling jauh, ke 30 lebih lah sehala. Jadi cuaca setengah jam settle lah kan. Macam jalan yang ni memang sangat jauh. Lepas tu jauh daripada orang. Jadi no idea lah aku nak cakap apa pun. Aku tak tahu nak cakap apa. Kalau aku nak cerita kisah-kisah pun tak tahu kisah tu berlaku di mana. Jadi macam jalan je lah. Abang tu pening apa lalu jalan gini-gini. Kanan kiri kanan. Tak nampak apa ni. Ni tara tak berkabut sini. Badan daerah JKR Hulu Perak. Jadi kita telah pun masuk di kawasan Hulu Perak. Hulu Perak ni Perak lah kan. Dah masuk kawasan daerah negeri Perak. Tadi yang terakhir di negeri Kedah. Jadi Sepanjang jalan kita lalu yang ni yang jauh sikit. sebab dia panjang. Aku tengok yang jalan Felda Aring sejauh ini kan, untuk pergi ke Terengganu melalui Bawah Usang. Tapi yang ni, jalan ni masih macam bagi pandangan aku lah, ada gedaan yang lalu dan sebagainya. Jalan Felda Aring tu InsyaAllah tak ada gedaan lalu. So, kalau kau lalu malam tu, kau je yang lalu. Dengan jauh je nak sampai ke Kenyir Resort lah. Tu aku lagi tak boleh nak brain. Tapi Naimah kata Along pernah kat situ lah, naik motor malam-malam sebab dia dah terlambat. Lepas tu dia kata dia memang dia seorang bawa motor kat kawasan. Aku tak tahu itu ke jalan dia atau Yang ada 4-wheel drive tu mandi tu. tak tahu. Naimah dia cerita kat aku lah. Dia ada cerita lah, ada 4-wheel drive datang kat ni, dia juga jalan tu tak lalu. Lepas tu Poedah tu follow dia. 4-wheel drive tu teman dia. Poedah tu orang situ. Tak tahu. Tapi waktu tu hujan sama. Kering gila. Tapi yang tu aku tak pastilah jalan yang mana. Jalan Felda Aring tu ke jalan tempat lain ni. Tapi jalan menuju ke Terengganu dia dah lewat malam. Okey, dekat tepi ni ada tempat lori berhenti. Hentian RNR Batang Hijau. Batang Hijau. Jadi bagi kenderaan yang ingin berhenti berehat di sini. Kawasan RNR ni. Aku bila lalu jalan ni aku macam kembali ke zaman tahun 90-an yang lalu jalan. Lama-lama.
Kereta baru lagi 232 kilometer lagi. kenderaan, 2 kenderaan, 3 kenderaan daripada arah hadapan. Aku sekarang ni hanya perasan kenderaan daripada arah hadapan saja, daripada arah kiri. Tapi kenderaan daripada arah baling menuju ke kiri ni masih tidak nampak lagi. Walaupun tiada lagi kenderaan daripada arah belakang ni yang mengikuti. Cumanya ada beberapa buah lori je lah tadi yang aku memotong. Yang lain semua kenderaan yang daripada arah hadapan lah. Kau ngantuk lah, kau okey kan? Tak ngantuk. Ya, kau tidur lama ke? Ngantuk. Tak okey. Jangan ngantuk kan? Ngantuk tidur lah. Kalau kau ngantuk, kau kerja ni. Kau ngantuk. Kalau kau tak nak ngantuk, kau main game ni. Exam. Tengok movie je. Tak ada lain. Hang Selcom kan? Tak ada lain lah. Ada boleh call lah kan. Tapi untuk internet tu memang tak lah. Tak barat lah.
daripada arah hadapan. Jadi jam telah menunjukkan pada pukul 1.18 minit malam. Masih ada beberapa kenderaan yang melalui lagi lah jalan ni. Cumanya bila dah mungkin pukul 3 ke 4 pagi, aku tak pasti. Pasal waktu tu kemungkinan mungkin lah tak ada orang lah nak lalu, pasal terlampau malam sangat. Itu satu. Kemudian bila orang lalu pun mungkin waktu tu dah jadi mengantuk. Jadi mereka mungkin akan tidur di mana-mana arah. Tapi sekarang ni jam menunjukkan pukul 1.18 minit malam, 18.19. Jadi masih ada beberapa lagi kenderaan yang melalui jalan ni. Aku sebenarnya daripada tadi daripada start dah jalan, start kat baling tadi, bila kenderaan daripada arah hadapan, diorang buka lampu tinggi aku. Mula-mula diorang dah rendah kan, tapi bila dekat diorang buka lampu tinggi aku. Kalau diorang mungkin, aku pun tak tahu sebab apa. Sebab aku memang guna, bila berhadapan dengan kenderaan, aku guna lampu rendah lah. Tak pastilah sebab lampu tinggi ke. Tapi kalau korang tengok dalam video aku ni, yang korang ingat tak tinggi mana pun, pasal aku punya jarak penglihatan tu bukannya jauh sangat. Tak tahulah dah kata berapa minit dah rakam? 81 minit. Kopi Radix 2. Dan aku tak ada motor lori depan ni. Laju juga. Kosong kot. Kalau lori ni kan kosong, dia pun naik sikit laju pun 280. Di hadapan kami ada lori sebiji, lori konten, lori yang besar. Dan aku bawa ke kelajuan 80 km sejam. Dan kelajuan lori ni sama dengan kelajuan kereta aku lah. Aku ingat laju lagi daripada kereta aku. Jadi aku pun nak rakam video, aku tak nak bawa laju sangat. Jadi aku ingat aku biarkan dia di depan lah. Kalau aku potong nanti dia kat belakang, jadi tak sure pula pasal dia bawa laju. Jadi aku biarkan di depan dulu lah. Melainkan kalau dia perlahan nanti aku akan potong lah. Kau okey lah ni? Tak okey mak. Kalau potong dia, kelajuan ni sama macam aku. Dia kereta dia santai. Ada kereta? Kan? Ada kereta. Orang ke lah. Bukan kereta yang elok. Kereta terbakar. Aku ingat kalau tak ada alarm bintang, kalau dekat Tasik Manting tu ada tempat nak berhenti. Kat JT dia aku akan berhenti kejap tu. Laju lori ni aku jadi macam betul ke? Laju kan. Dia bukit pun laju. Lepas tu bila dia kat depan kita ni, aku macam tak berapa nak shock lah pasal
tak nak dia, kita nak bawa selu kan. Tapi bila ni dia macam kat depan kita nak, takkan nak aku nak bawa selu. Oh, my handset sampai yang dalam kawalan dia semua distraction. Yang kena beli baru lah. Nanti kat Terengganu ada tempat beli ni aja. Benda ni pemegang handset ni. Orang beli baru lah. Kenapa aku jatuh? Tekan dulu. Sebelah kan? Tak ni. Tekan ke arah. Dia sebab getah dia yang satu tipe tak ada, jadi licin. Okay. Macam licin kan. Dia jatuh pun sebab gegor. Hilang lori dia. Dia ada depan. Tapi biar aku jadi macam tak syok lah. Tak pengalaman ni. Mungkin dia dah tahu seko-seko mana dia boleh laju. Cakap kau bersihkan kitchen member. Ya. Macam kabur tak puasa. Aku lupa nak masuk kereta ni. Bukan lupa tak dan. Cerita hal berniaga ni. Okey ke bagi foto? Sebab siapa ni? Dia orang. Tanah runtuh di hadapan, awas. Okey, hati-hati sikit. Ni pun kita baru melepasi apa? Banjir, musim banjir. Bukan dia kat lampu, dia main lampu tau. Kenapa Ke memang cara kaedah kalau jumpa main lampu tapi sikit mata ke? Tak. Tak. Di lori je. Mobil kereta. Dia simpang dari mana? Tak tahu. Biar tak simpang ni. Apa nak tekan kelab tengah. Madap jalan jadi dia jadi. Dari kenderaan dah tadi. Okay. Jadi kalau orang tanya aku lah sama ada sesuai tak nak lalu jalan ni ketika waktu tengah malam, ni tak main lampu. Okay, baik. Okay, lampu tinggi aku tahu. Jawapan dia ialah kalau korang ada hal kecemasan yang sangat-sangat urgent lah untuk korang lalu, InsyaAllah korang lalu je lah. Sebab masih ada kenderaan yang melalui jalan ni. Walaupun jalan ni memang tak pencil sangat, hutan dan sebagainya, tapi masih ada kenderaan yang melalui jalan ni lah. Jadi kalau berlaku apa-apa, masih ada lori dan sebagainya. Kalau kecemasan, dia minta bantuan lah. Tapi kalau korang tak ada apa-apa kepentingan untuk melalui jalan ni lah, jangan saja nak pergi bercuti, bawa anak, bawa isteri, kurang sesuai. Kalau macam kes macam tu, pasal kita tak tahu akan keselamatan keluarga dia lebih patut diutamakan. Yalah, jalan utama dulu ni. Tapi ingat lagi kita akan sampai Sepang 4. Ni Gerik. Sepang 4 Gerik Lenggong. Gerik ni Baling Gerik.
semua okey lah. Ni pun bulan cerah kat malam ni. Jadi jalan tak berapa nak gelap sangat lah kalau pandangan kita ni bagi aku okey lah ni. Kalau macam terlampau gelap kan pening kepala. Oh pelan. Ni dia macam buka lampu tinggi. Aduh, dah pening. Dia kena macam kita kan. Ha? Dia Tak kena tahu, macam kita. mungkin dia kot. Kalau lampu tinggi tak tahu lampu sakit. Dia lampu tinggi. Ni dia kat lampu rendah kena tengok. Yang kita kan lampu tinggi. Dia angkat lampu. Tak. Okey, bagus. Ini pemandu yang berhemah. Yang berjaga. Sebab dia tak angkat lampu. Sini lah. Ha? Bas dia berhenti. Ha? Bas dia berhenti sini. Oh, lepas tu dia sambung berjalan terus lah. Okey, sekarang kita dah sampai Simpang 4 Jadi Kuala Kangsar, Pangkalan Hulu. Kalau ada kedai Bukan nak berhenti kat kedai. kat kencing. Tadi? Apa? Tadi? Tadi tak ada. Tak, tempat tadi ada tempat kencing tak? Kat bas tadi? Sebelah tadi tu ada. Ke depan ni ada lagi? Sini dia makan. Di depan. Okey, kat sini agak meriah. So, bagi pandangan aku lah, boleh lalu lah. Aku sebenarnya buat slow tadi. Kalau aku buat laju, kejap sampai. Ada beri balik. Oh, lega. Okey, ni dia. Ambil sikit. Korang bila sampai kat Simpang 4 Pangkalan Hulu ni, korang akan jumpa tempat makan. Dari kepala Ikan. Salim. Salim. Okey, jadi nak lepak dulu ke nak teruskan perjalanan? Santai je. Ha? Kena kencing ni. Lepak ah. Kena lepak dulu. Ke nak kencing semata-mata? Okey, sekarang kita orang dah sampai dekat apa ni? Restoran Kari Kepala Ikan Salim yang dekat Simpang 4 Pangkalan Hulu, Simpang 4 Gerik Lenggong, Simpang 4 Gerik Baling dan ke ni lah. Jadi aku nak berhenti rehat dulu kat sini, lepak-lepak, chill-chill. Nanti baru sambung perjalanan. Okey.